Kata-kata itu menyentuh hati saya sebelum saya sempat memprosesnya, dan sesuatu yang pelik berlaku pada tangan saya. Tangan saya menjadi kebas sepenuhnya, seperti darah berhenti mengalir. Garpu saya tergantung di atas sepotong pai labu, sementara suara nenek saya mengiris kekacauan makan malam kesyukuran yang ceria. "Grace," jawab saya. "Mengapa ada pasangan tua yang saya tidak kenali tinggal di rumah tepi tasik berjuta-juta anak patung yang saya belikan untuk awak?" Rasa kebas merebak ke lengan saya dan ke dada saya. Di seberang meja, pisau ayah saya Richard berdenting di pinggannya. Bunyi itu kedengaran sangat kuat dalam kesunyian yang tiba-tiba. "Nama saya Grace. Saya berumur 28 tahun dan saya bekerja 3 pekerjaan hanya untuk memastikan kepala saya terjaga. Ini adalah kisah bagaimana saya mendapati keluarga saya sendiri sengaja menenggelamkan saya. Nenek saya, Eleanor, baru sahaja pulang dari 5 tahun di luar negara. Dia kelihatan berbeza, lebih tajam, entah bagaimana dibalut dengan autoriti yang membuatkan udara terasa lebih nipis. Nenek, apa yang baru awak katakan?" Suara saya keluar dengan serak. "Rumah percutian tepi tasik, Grace, yang saya belikan untuk awak 3 tahun lalu untuk masa depan awak." Nada suaranya tenang, tetapi saya dapat merasakan sesuatu yang berapi-api di bawahnya. Pasti ada sesuatu yang tidak kena. Saya memaksa diri untuk bernafas. Saya tidak memiliki rumah. Saya juga tidak mempunyai apartemen sendiri. Saya telah diusir bulan lepas. Saya telah tidur di sofa kawan saya. Kening nenek saya berkedut. Saya tahu ada sesuatu yang tidak kena. Saya pergi memeriksa hartanah itu sebaik sahaja saya mendarat. Awak tiada di sana. Sebaliknya, pasangan tua membuka pintu. Mereka kata mereka ibu bapa suami Brooke, Tyler. Dia mengalihkan pandangannya kepada kakak saya, yang duduk kaku di sebelah saya. "Brooke, sudikah awak jelaskan?" Dari sudut mata saya melihat tangan kakak saya menggeletar di sekeliling gelas wainnya. Pernafasannya menjadi cetek dan pantas. "Nenek," suara Brooke kedengaran tinggi. "Itu pasti ada sedikit kekeliruan. Awak baru pulang. Awak keletihan. Mungkin awak salah alamat." "Betul, Ibu." Ibu saya, Patricia, melompat masuk, peluh mengalir di dahinya. "Ia hanya jet lag. Ingatan awak bermain-main." "Ayuhlah." Ayam Belanda itu semakin sejuk. "Diamlah." Suara nenek saya kedengaran seperti tukul besi. Walaupun usianya semakin meningkat, kekuatannya membuatkan semua orang di meja tersentak. Fikiran saya tidak mengecewakan saya. Alamatnya, bahagian luarnya. Ia betul-betul rumah yang saya tanda tangani kontraknya. Dia mencapai beg tangannya dan meletakkan sehelai gambar di atas meja. Dan yang lebih penting, inilah yang diberitahu oleh ibu bapa Tyler kepada saya. "Kami tinggal di rumah ini yang dimiliki oleh isteri anak lelaki kami, Brooke." Warna di wajah kakak saya hilang. Dalam gambar itu berdiri sebuah rumah agam tepi tasik yang indah dan di hadapannya tersenyum ke arah kamera. Brooke, suaminya Tyler, dan ibu bapanya. Saya merenung imej itu. Penglihatan saya tertumpu. Ini adalah rumah yang sama yang disiarkan oleh Brooke di Instagram 3 tahun yang lalu dengan kapsen rumah saya. Ketika itu, saya sedang berusaha keras untuk mendapatkan 3 pekerjaan sambilan. Tertanya-tanya mengapa saya tidak dapat memenuhi keperluan hidup. Apa yang sedang berlaku? Saya berdiri. Kerusi saya bergesel dengan lantai. "Ibu, ayah, apa maksud ini? Nenek membelikan saya sebuah rumah. Kalau begitu, kenapa saya boleh dikatakan gelandangan?" Ayah saya mengalihkan pandangan. "Ibu, ia rumit. Hari ini hari kesyukuran. Bercakap tentang wang di majlis makan malam keluarga tidak sesuai, kan? Kita boleh bincangkan ini esok di bilik kerja saya." "Tidak." Nenek saya memotongnya. "Kami sedang menyelesaikan semuanya di sini. Sekarang." Dia berpaling kepada saya. Riak wajahnya sedikit lembut. "Grace,
Awak memang tak tahu apa-apa tentang rumah percutian sejuta anak patung yang saya hantar 3 tahun lalu. $1 juta. Nombor itu membuatkan bilik itu berputar. Pagi ini, akaun bank saya mengandungi $12.50. Saya telah menguruskan 3 pekerjaan, mengorbankan tidur, melihat semuanya hilang menjadi bayaran pinjaman pelajar dan sewa rumah yang saya hampir tidak mampu. $1 juta adalah nombor dari alam semesta lain. Saya tak tahu apa-apa, kata saya. Saya tak pernah nampak rumah percutian. Tiada siapa yang pernah beritahu saya, ada sesiapa yang membelikannya untuk saya. Pandangan nenek saya mengeras ketika dia berpaling kepada ibu bapa saya. George Patricia, awak beritahu saya Grace tidak stabil mental, tidak mampu menguruskan wang. Awak kata awak akan bertindak sebagai penjaganya dan menguruskan harta itu bagi pihaknya sehingga dia bersedia. Tunggu, apa? Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Ibu, ayah, bilakah saya pernah mengalami ketidakstabilan mental? Saya tamat pengajian dengan cemerlang dalam kelas saya. Saya sentiasa bekerja. Saya tidak pernah menyusahkan awak. Grace, tenanglah. Suara ibu saya perlahan-lahan memberi amaran. Tiada kerisauan di matanya. Hanya mesej. Jangan cakap apa-apa yang awak akan sesali. Awak semakin tertekan. Lihat, inilah yang saya maksudkan dengan tidak stabil. Jangan berani-berani awak. Saya terus bangun. Kerusi saya terhempas ke lantai di belakang saya. Saya normal. Awaklah yang sakit. Apabila saya tidak dapat membayar sewa rumah, awak kata saya tidak berusaha secukupnya. Awak suruh saya lebih berdikari, dan sepanjang masa di belakang saya, awak serahkan rumah atas nama saya kepada Brooke. Berani awak cakap dengan ibu bapa awak macam tu? Ayah saya hentak penumbuknya ke atas meja. Kami buat untuk kebaikan awak sendiri. Awak tak ada kebolehan untuk uruskan aset, jadi kami percayakan aset itu kepada Brooke. Demi kebaikan saya sendiri, ketidakberesan itu membuatkan saya terlalu kebas sehingga tidak dapat menangis. Oh, diamlah. Brooke menjerit tiba-tiba. Wanita biasa dan membosankan seperti. Awak tidak layak mendapat rumah yang cantik seperti itu. Kami menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Awak sepatutnya berterima kasih kepada kami. Cukuplah. Suara nenek saya memotong kekacauan itu seperti bilah pisau. Dia bangun perlahan-lahan, bersandar pada tongkatnya dan berjalan ke arah saya. Tangannya menyentuh lembut bahu saya yang menggeletar. Grace, betul. Awak semua busuk. Busuk sepenuhnya. Ibu, itu sudah keterlaluan. Wajah ayah saya berkerut. Kami melakukan semuanya demi keluarga. Tiada keluarga di sini. Nada suara nenek saya boleh membekukan tasik di luar. Hanya ada dubuk yang memakan harta cucu perempuan mereka sendiri. Malam ini, semuanya akan selesai. Dia mengeluarkan telefonnya dan menekan nombor dial pantas. Sila masuk. Ya, sekarang. Pintu depan terbuka, membiarkan udara November yang sejuk masuk dan seorang lelaki berpakaian sut. Encik Hicks, peguam peribadi nenek saya. Dia membawa beg bimbit tebal. Puan Mitchell, saya telah membawa semua dokumen seperti yang diarahkan. Apa ini? Ayah saya teruyung hayang ke belakang. Richard, Patricia, dan Brooke. Suara nenek saya kedengaran. Saya sekarang akan meneliti setiap tindakan penipuan yang kamu lakukan, satu halaman demi satu. Jangan fikir walau sesaat kamu boleh melarikan diri. Saya mengesat air mata saya dan mengangkat kepala. Bilik itu menjadi sunyi sepenuhnya. Kehangatan tangan nenek saya memberi saya kekuatan. Ini bukan masanya untuk menangis. Orang-orang ini perlu menghadapi apa yang telah mereka lakukan. Dalam kesunyian yang menyedihkan, saya melepaskan ketawa kecil. Saya menegakkan badan perlahan-lahan, menanggalkan topeng mangsa yang ketakutan yang saya pakai. Cukuplah lakonanmu, nenek. Ya, memang, Grace. Saya telah terhibur sepenuhnya. Ibu bapa saya dan Brooke merenung kami,
Mulut ternganga. Apa, Grace? Kenapa kamu ketawa? Suara ibuku bergetar. Kerana kamu telah dipermainkan. Saya memandang setiap seorang daripada mereka secara bergilir-gilir. Seminggu yang lalu, nenek menghubungi saya, bukan melalui kamu, tetapi melalui makcik saya. Makcik Clara telah menemui saya di media sosial, sesuatu yang kamu tidak pernah terfikir untuk pantau. Sebaik sahaja nenek menghubungi saya, dia mengupah seorang penyiasat persendirian yang mengesan email tanpa nama ke alamat IP ayah dan mendedahkan akaun tersembunyi yang telah disalurkan oleh ibu untuk pembayaran saya. Nenek menanggung setiap perbelanjaan. Peguam, penganalisis forensik, pakar tulisan tangan. Dia berkata skim yang paling sedikit yang boleh dia lakukan selepas 3 tahun mempercayai pembohongan kamu tentang saya. Saya membiarkan perkara itu meresap masuk. Dari saat itu, kami tahu segala-galanya. Skim sebabnya kami mengadakan pesta malam ini. Keseluruhan makan malam kesyukuran ini adalah satu persediaan. Kami menunggu kamu menurunkan pengawal kamu dan mengakui jenayah kamu dengan mulut kamu sendiri. Kami telah dipersiapkan. Ayah saya menjadi pucat dan cuba berdiri. Duduk. Satu patah perkataan daripada nenek saya telah menyematkannya di kerusinya. Ini belum berakhir. Ia baru permulaan. Encik Hicks, mari kita mulakan dengan perjanjian hadiah palsu itu. Encik Hicks meletakkan dokumen ke tengah meja. Harta ini, Lakeside Manor, pada asalnya dibeli oleh Puan Mitchell atas nama Grace Mitchell. Walau bagaimanapun, pemilik berdaftar semasa ialah Brooke Lawson. Tarikh perpindahan disenaraikan sebagai 15 Oktober, 3 tahun yang lalu. Harga jualan, $1. Hadiah, $1. Skim harga yang mereka letakkan untuk hidup saya. Saya merenung tarikh itu. Oktober, 3 tahun yang lalu, tepat ketika saya tamat pengajian kolej dan mula tenggelam di bawah pinjaman dan perbelanjaan pelajar. Saat hidup saya mula tergendala. Saya sentiasa tahu ada sesuatu yang tidak kena, kata saya perlahan. Saya tamat pengajian dengan keputusan terbaik dalam kelas saya. Saya mendapat cadangan daripada profesor saya. Saya berjaya ketemu duga akhir di beberapa syarikat besar. Dan entah bagaimana setiap seorang daripada mereka menolak saya tanpa penjelasan. Saya merenung ayah saya. Matanya melilau ke arah lain. Sekitar masa itu, email tanpa nama dihantar ke jabatan HR syarikat tersebut. Email mendakwa bahawa Grace Mitchell menghidap penyakit mental yang teruk dan merupakan pembuat masalah di universitinya. Apa yang awak cakapkan? Dia cuba berpura-pura bodoh. Alamat IP tidak berbohong. Ayah, email itu dihantar dari rumah ini. Cap waktu sepadan dengan waktu awak berada di sana. Belajar awak. Awak sengaja mensabotaj kerjaya saya, bukan? Kerana jika saya berdikari, awak tak boleh terus melakukan penipuan menggunakan nama saya. Tidak, itu untuk kebaikan awak sendiri. Dan awak, ibu? Saya berpaling menghadapnya. Saya akhirnya faham mengapa tidak kira betapa kerasnya saya bekerja. Saya tidak pernah menyimpan wang. Mengapa saya terus gagal dalam permohonan kad kredit? Encik Hendricks mengeluarkan satu set penyata bank. Ini akaun yang Grace gunakan untuk membayar balik pinjaman pelajarnya. Dia mendepositkan wang setiap bulan daripada pekerjaannya. Walau bagaimanapun, dana itu dialihkan secara automatik bukan ke agensi pinjaman, tetapi ke akaun tersembunyi atas nama Puan Patricia Mitchell. Skim ibu saya tercungap-cungap. Namun, ibu, awak terus memberitahu saya bahawa saya tidak berusaha cukup keras, bahawa saya harus menjadi lebih seperti Brooke. Suara saya mengeras. Kerana awak, saya disenarai hitamkan sebagai peminjam yang menunggak. Saya tidak dapat menyewa apartmen yang betul. Awak memusnahkan kredit saya. Awak memaksa saya bekerja 3 pekerjaan dan masih hidup dalam ketakutan berakhir di jalanan. Tangan ibu saya terbang ke mulutnya. Kemiskinan saya bukanlah nasib malang. Ia bukannya kekurangan usaha. Ia adalah sangkar yang sengaja dibina oleh ibu bapa saya sendiri di sekeliling saya.
Dan awak, Brooke? Saya berpaling kepada kakak saya. Dia menjeling balik seolah-olah dia mangsa di sini. Ibu bapa Tyler tinggal di rumah percutian, bukan? Jadi bagaimana jika memang begitu? Dia menjulurkan dagunya. Mereka bersara dan mahukan tempat yang tenang. Saya biarkan mereka tinggal. Apa salahnya? Ia lebih baik daripada membiarkannya kosong. Awak biarkan mereka tinggal secara percuma? Sudah tentu. Mereka keluarga. Jangan bohong. Encik Hendris mengemukakan dokumen lain. Ini adalah rekod deposit untuk akaun bank di bawah nama Brooke Lawson. Pada hari pertama setiap bulan, $5,000 dipindahkan dari akaun ibu bapa Tyler Lawson. Tujuan yang dinyatakan. Sewa. Nenek saya bercakap dahulu. Brooke. Jadi, awak bukan sahaja mencuri rumah Grace, tetapi awak juga telah memeras sewa daripada keluarga mertua awak sendiri? Tidak. Bukan. Brooke menjerit. Itu yuran penyelenggaraan. Ia rumah yang besar. Ia memerlukan wang untuk dijaga naik. Dan ibu bapa Tyler pula menanggung beban. $5,000 sebulan tidak ada apa-apanya bagi mereka. Itu bukan intinya. Suara saya perlahan tetapi tajam. Awak ambil rumah saya tanpa kebenaran dan dapat $5,000 sebulan daripadanya. Sementara itu, saya, pemilik sebenar, hampir tidak mampu membeli makanan. Awak tahu itu. Mata Brooke melirik ke arah lain. Ibu, dengar. Ayah saya mencondongkan badan ke hadapan dengan terdesak. Ya, mungkin kami agak keterlaluan, tetapi lihat hasilnya. Rumah itu diselenggara dengan baik. Mertua Brooke gembira. Bukankah itu lebih baik untuk keluarga daripada membiarkan Grace tinggal di sana sendirian? Kita sentiasa boleh memberi Grace sedikit wang kemudian. Penyelesaian. Penyelesaian? Nenek saya mengulang dengan suara perlahan. Batang gelas wainnya berderet di genggamannya. Ketika cucu perempuan saya hampir tidur di jalanan, awak hidup mewah di luar rumahnya. Dan sekarang awak fikir awak boleh menyelesaikan ini dengan wang. Tetapi ibu, Grace masih muda. Kesusahan membina kepribadian. Diam. Raungan nenek saya bergema di seluruh bilik. Saya menulis surat kepada Grace setiap bulan. Saya bertanya bagaimana keadaan rumah itu jika dia menghadapi sebarang masalah. Saya tidak pernah menerima satu pun jawapan. Sebaliknya, Richard terus memberitahu saya, Grace sangat tidak stabil dari segi mental. Dia tidak boleh menulis nota terima kasih pun. Saya menggelengkan kepala. Tiada satu pun surat yang sampai kepada saya. Sudah tentu tidak. Nenek saya berpaling kepada ibu bapa saya. Setiap surat yang saya hantar dialamatkan kepada rumah ini. Awak mendakwa Grace tidak stabil dan berkata awak akan menyimpannya untuknya. Awak tidak pernah memberikan alamat sebenarnya. Awak menghancurkan surat-surat saya dan memutuskan semua hubungannya dengan saya. Itu kerana, jerit ibu saya, awak kelihatan begitu sibuk di luar negara. Sebab sebenar saya dan nenek saya terputus hubungan akhirnya jelas. Jarak fizikal, tembok yang dibina oleh ibu bapa saya antara kami. Semuanya berjalan lancar, mendedahkan sepenuhnya keburukan apa yang telah mereka lakukan. Cukuplah alasan. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk kepada Encik Hicks. Mari kita lihat ini dari sudut undang-undang. Encik Hendricks memaparkan di tabletnya perjanjian pemindahan yang digunakan Brooke sebagai tuntutan pemilikannya. Cik Lawson, awak menyatakan dokumen ini mewakili pemindahan yang sah daripada Grace 3 tahun lalu. Betul? Ya. Lihat sahaja tarikhnya. Brooke bermandikan peluh. Memang. Ia menyatakannya. Tetapi kami menjalankan analisis forensik digital terhadap kertas itu sendiri. Dia menekan butang dan imej yang diperbesarkan muncul. Di bawah gentian kertas, corak titik-titik kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar muncul. Ini adalah kod pengenalan mesin. Banyak pencetak laser warna membenamkan titik-titik kuning mikroskopik yang merekodkan nombor siri pencetak dan tarikh serta masa percetakan yang tepat.
Apa? Mulut Brooke ternganga. Selepas menganalisis titik-titik ini, kami menentukan dokumen ini dicetak tepat 6 bulan yang lalu. Itu menarik, kataku sambil tersenyum dingin. Mengapa kontrak yang kononnya ditandatangani 3 tahun yang lalu dicetak di atas kertas dari 6 bulan yang lalu? Dalam erti kata lain, dokumen ini direka-reka 6 bulan yang lalu. Saya melihat dari ayah saya kepada ibu saya kepada Brooke, dan saya tahu persis mengapa. 6 bulan yang lalu, nenek memberitahu Anda bahawa dia mungkin akan pulang tidak lama lagi. Anda panik. Sehingga itu, Anda telah menduduki rumah saya secara haram berdasarkan perjanjian lisan sahaja. Tetapi sebaik sahaja nenek kembali dan menyemak rekod harta benda, pembohongan Anda akan terdedah. Ayah saya memegang kepalanya. Jadi kamu semua bergegas untuk memalsukan dokumen bagi melindungi diri kamu. Tetapi kamu tidak boleh meminta saya menandatangani apa-apa tanpa mendedahkan diri kamu. Jadi Brooke menyalin tulisan tangan saya dan memalsukan tanda tangan saya, dengan tarikh undur 3 tahun. Analisis tulisan tangan mengesahkannya. Encik Hendries menambah, tanda tangan ini sepadan dengan tulisan tangan Brooke Lawson dengan kebarangkalian 99%. Ini merupakan pemalsuan dokumen peribadi. Tambahan pula, Cik Lawson secara palsu mendakwa dirinya sebagai penjaga sah Grace dan mengeluarkan $1 juta daripada akaun Grace dengan alasan kos penyelenggaraan harta benda. Itu penipuan dan penyelewengan. Penipuan? Brooke mula menggigil tidak terkawal. Penjara? Tidak. Ini tidak mungkin berlaku. Ayah, cakap sesuatu. Kamu yang kata selagi kita tarikh undur, semuanya akan baik-baik saja. Bodoh, ayah saya meraung. Tutup mulut kamu. Polis telah dimaklumkan, kata Encik Henrique X dengan tenang. Cik Lawson, tuduhan jenayah akan difailkan dengan segera. Tidak. Tolong saya. Brooke menjerit. Ayah menyuruh saya melakukannya. Dia kata Grace bodoh. Nenek takkan perasan. Dia suruh saya tiru sahaja tanda tangannya. Saya hanya buat apa yang disuruh. Brooke, awak tipu ayah awak sendiri. Tapi skim kebenarannya. Ibu juga yang cakap. Dia ketawa dan kata Grace takkan dapat bayar balik pinjamannya. Jadi lebih baik kita guna duit itu sendiri. Memang selalu macam ni. Brooke yang cantik, yang menawan, yang berkahwin dengan baik. Saya yang terlupa. Boleh dipercayai, rajin, tak kelihatan, sasaran yang sempurna. Brooke, jangan cakap apa-apa lagi. Ibu saya menerkamnya. Ia menyedihkan. Orang yang bersutbah tentang kasih sayang dan kesetiaan keluarga beberapa ketika dahulu kini saling menuduh, cuba mengalihkan kesalahan dengan terdesak. Nenek saya memerhati dengan, akan tinggalkan serta-merta. Tidak. Brooke rebah ke lantai. Kalau aku halau ibu bapa Tyler, dia akan menceraikan aku. Itu masalah kau, Brooke, bukan masalah aku. Masa aku hilang kerja dan kredit aku musnah, adakah sesiapa antara kasangkar yang sengaja dibina oleh ibu bapa saya sendiri di sekeliling saya? Dan awak, Brooke, saya berpaling kepada kakak saya. Dia menjeling balik seolah-olah dia mangsa di sini. Ibu bapa Tyler tinggal di rumah percutian, bukan? Jadi bagaimana jika memang begitu? Dia menjulurkan dagunya. Mereka bersara dan mahukan tempat yang tenang. Saya biarkan mereka tinggal. Apa salahnya? Ia lebih baik daripada membiarkannya kosong. Awak biarkan mereka tinggal secara percuma? Sudah tentu. Mereka keluarga. Jangan bohong. Encik Hendries mengemukakan dokumen lain. Ini adalah rekod deposit untuk akaun bank di bawah nama Brooke Lawson. Pada hari pertama setiap bulan, $5,000 dipindahkan dari akaun ibu bapa Tyler Lawson. Tujuan yang dinyatakan. Sewa. Nenek saya bercakap dahulu. Brooke. Jadi, awak bukan sahaja mencuri rumah Grace, tetapi awak juga telah memeras sewa daripada keluarga mertua awak sendiri? Tidak. Bukan. Brooke menjerit. Itu yuran penyelenggaraan. Ia rumah yang besar. Ia memerlukan wang untuk dijaga naik.
Dan ibu bapa Tyler pula menanggung beban. 5,000 sebulan tidak ada apa-apanya bagi mereka. Itu bukan intinya. Suara saya perlahan tetapi tajam. Awak ambil rumah saya tanpa kebenaran dan dapat $5,000 sebulan daripadanya. Sementara itu, saya, pemilik sebenar, hampir tidak mampu membeli makanan. Awak tahu itu. Mata Brooke melirik ke arah lain. Ibu, dengar. Ayah saya mencondongkan badan ke hadapan dengan terdesak. Ya, mungkin kami agak keterlaluan, tetapi lihat hasilnya. Rumah itu diselenggara dengan baik. Mertua Brooke gembira. Bukankah itu lebih baik untuk keluarga daripada membiarkan Grace tinggal di sana sendirian? Kita sentiasa boleh memberi Grace sedikit wang kemudian. Penyelesaian. Penyelesaian? Nenek saya mengulang dengan suara perlahan. Batang gelas wainnya berderet di genggamannya. Ketika cucu perempuan saya hampir tidur di jalanan, awak hidup mewah di luar rumahnya. Dan sekarang awak fikir awak boleh menyelesaikan ini dengan wang. Tetapi ibu, Grace masih muda. Kesusahan membina kepribadian. Diam. Raungan nenek saya bergema di seluruh bilik. Saya menulis surat kepada Grace setiap bulan. Saya bertanya bagaimana keadaan rumah itu jika dia menghadapi sebarang masalah. Saya tidak pernah menerima satu pun jawapan. Sebaliknya, Richard terus memberitahu saya, Grace sangat tidak stabil dari segi mental. Dia tidak boleh menulis nota terima kasih pun. Saya menggelengkan kepala. Tiada satu pun surat yang sampai kepada saya. Sudah tentu tidak. Nenek saya berpaling kepada ibu bapa saya. Setiap surat yang saya hantar dialamatkan kepada rumah ini. Awak mendakwa Grace tidak stabil dan berkata awak akan menyimpannya untuknya. Awak tidak pernah memberikan alamat sebenarnya. Awak menghancurkan surat-surat saya dan memutuskan semua hubungannya dengan saya. Itu kerana, jerit ibu saya, awak kelihatan begitu sibuk di luar negara. Sebab sebenar saya dan nenek saya terputus hubungan akhirnya jelas. Jarak fizikal, tembok yang dibina oleh ibu bapa saya antara kami. Semuanya berjalan lancar, mendedahkan sepenuhnya keburukan apa yang telah mereka lakukan. Cukuplah alasan. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk kepada Encik Hicks. Mari kita lihat ini dari sudut undang-undang. Encik Hendricks memaparkan di tabletnya perjanjian pemindahan yang digunakan Brooke sebagai tuntutan pemilikannya. Cik Lawson, awak menyatakan dokumen ini mewakili pemindahan yang sah daripada Grace 3 tahun lalu. Betul? Ya. Lihat sahaja tarikhnya. Brooke bermandikan peluh. Memang, ia menyatakannya. Tetapi kami menjalankan analisis forensik digital terhadap kertas itu sendiri. Dia menekan butang dan imej yang diperbesarkan muncul. Di bawah gentian kertas, corak titik-titik kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar muncul. Ini adalah kod pengenalan mesin. Banyak pencetak laser warna membenamkan titik-titik kuning mikroskopik yang merekodkan nombor siri pencetak dan tarikh serta masa percetakan yang tepat. Apa? Mulut Brooke ternganga. Selepas menganalisis titik-titik ini, kami menentukan dokumen ini dicetak tepat 6 bulan yang lalu. Itu menarik, kataku sambil tersenyum dingin. Mengapa kontrak yang kononnya ditandatangani 3 tahun yang lalu dicetak di atas kertas dari 6 bulan yang lalu? Dalam erti kata lain, dokumen ini direka-reka 6 bulan yang lalu. Saya melihat dari ayah saya kepada ibu saya kepada Brooke, dan saya tahu persis mengapa. 6 bulan yang lalu, nenek memberitahu anda bahawa dia mungkin akan pulang tidak lama lagi. Anda panik. Sehingga itu, anda telah menduduki rumah saya secara haram berdasarkan perjanjian lisan sahaja. Tetapi sebaik sahaja nenek kembali dan menyemak rekod harta benda, pembohongan anda akan terdedah. Ayah saya memegang kepalanya. Jadi kamu semua bergegas untuk memalsukan dokumen bagi melindungi diri kamu. Tetapi kamu tidak boleh meminta saya menandatangani apa-apa tanpa mendedahkan diri kamu. Jadi Brooke menyalin tulisan tangan saya dan memalsukan tanda tangan saya dengan tarikh undur 3 tahun. Analisis tulisan tangan mengesahkannya. Encik Hendricks menambah,
Tanda tangan ini sepadan dengan tulisan tangan Brooke Lawson dengan kebarangkalian 99%. Ini merupakan pemalsuan dokumen peribadi. Tambahan pula, Cik Lawson secara palsu mendakwa dirinya sebagai penjaga sah Grace dan mengeluarkan $1 juta daripada akaun Grace dengan alasan kos penyelenggaraan harta benda. Itu penipuan dan penyelewengan. Penipuan? Brooke mula menggigil tidak terkawal. Penjara? Tidak. Ini tidak mungkin berlaku. Ayah, cakap sesuatu. Kamu yang kata selagi kita tarikh undur, semuanya akan baik-baik saja. Bodoh, ayah saya meraung. Tutup mulut kamu. Polis telah dimaklumkan, kata Encik Henrique X dengan tenang. Cik Lawson, tuduhan jenayah akan difailkan dengan segera. Tidak. Tolong saya. Brooke menjerit. Ayah menyuruh saya melakukannya. Dia kata Grace bodoh. Nenek takkan perasan. Dia suruh saya tiru sahaja tanda tangannya. Saya hanya buat apa yang disuruh. Brooke, awak tipu ayah awak sendiri. Tapi skim kebenarannya. Ibu juga yang cakap. Dia ketawa dan kata Grace takkan dapat bayar balik pinjamannya. Jadi lebih baik kita guna duit itu sendiri. Memang selalu macam ni. Brooke yang cantik, yang menawan, yang berkahwin dengan baik. Saya yang terlupa. Boleh dipercayai, rajin, tak kelihatan, sasaran yang sempurna. Brooke, jangan cakap apa-apa lagi. Ibu saya menerkamnya. Ia menyedihkan. Orang yang bersutbah tentang kasih sayang dan kesetiaan keluarga beberapa ketika dahulu kini saling menuduh, cuba mengalihkan kesalahan dengan terdesak. Nenek saya memerhati denganmu yang risaukan aku? Tidak. Kamu mengejek aku. Sekarang giliran kamu. Ketukan kuat kedengaran di pintu ruang makan. 2 pegawai berpakaian seragam melangkah masuk. Brooke Lawson, tolong ikut kami ke balai polis. Tidak, tolong aku. Aku tak buat apa-apa salah. Brooke menjerit ketika mereka membawanya pergi. Ibu bapakku, yang masih terkejut, di garis seterusnya. Grace, maafkan aku. Ibuku menangis teresa-esak, memandangku sambil menangis. Saya salah. Tolong gugurkan tuduhan itu. Selamat tinggal, Ibu, kataku tanpa mengalihkan pandangan. Kamu akan ada banyak masa untuk memikirkan apa yang kamu lakukan. Ketika siren polis semakin larut dalam malam, hanya nenek, Encik Rix dan saya yang tinggal di ruang makan yang luas itu. Saya menghela nafas panjang. Ia bukan keletihan. Ia adalah kelegaan. Seperti sumpahan yang akhirnya hilang. Sudah berakhir. Nenek. Ya, katanya lembut, sambil memeluk saya. Sebenarnya, itu tidak betul. Disinilah ia bermula. Kehidupan sebenar awak. Setahun telah berlalu sejak malam itu. Saya berdiri di dek kayu Lakeside Manor. Tempat ini akhirnya benar-benar milik saya. Brooke, Tyler, dan ibu bapanya telah diusir dalam masa 72 jam. Ibu bapa Tyler mendakwa mereka telah diberitahu bahawa rumah itu milik menantu perempuan mereka dan mereka juga menjadi mangsa. Tetapi kerana mereka tinggal di sana mengetahui sewa rumah itu murah dan dokumennya samar-samar, mereka disoal siasat sebagai bakal rakan subahat. Brooke dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun. Dia menceraikan Tyler dan Muflis akibat ganti rugi dan yuran guaman. Ibu bapa saya kehilangan semua kredibiliti sosial dan diputuskan hubungan oleh saudara mara di seluruh lembaga. Perniagaan ayah saya Muflis. Kedua-duanya disabitkan dengan penipuan dan konspirasi. Ayah saya menerima hukuman penjara 2 tahun. Ibu saya 18 bulan. Tyler, yang berasa malu dengan penglibatan keluarganya dalam skandal itu, berpindah ke seluruh negara dan berkahwin semula dalam tempoh setahun. Dana yang digelapkan telah diperoleh semula melalui rampasan aset dan dikembalikan kepada saya sepenuhnya. Saya dengar ibu bapa saya sedang mencari rezeki di sebuah apartmen kecil sekarang. Saya tidak mempunyai maklumat hubungan mereka. Saya tidak mahu ia berlaku. Bagi saya pula, saya memulakan perniagaan baharu dari rumah yang tenang ini.
Perundingan dalam talian, perancangan keuangan dan sokongan untuk orang yang telah melalui apa yang saya alami. Apabila saya mula berkongsi kisah saya, sambutannya amat menggalakkan. Dalam beberapa bulan, jadwal saya padat. Pendapatan saya meningkat berkali-kali ganda daripada pendapatan saya ketika saya menguruskan 3 pekerjaan. Saya tidak lagi bergantung pada sesiapa pun. Saya telah mencapai kebebasan sebenar. Pada hujung minggu, nenek saya datang untuk tinggal. Kami duduk di tepi pendiang api, berbual dan ketawa, menuntut semula 3 tahun yang dicuri daripada kami. Pada suatu petang, sambil memandang ke arah Tasik, dia berkata, "Kamu tidak mengambil kembali apa yang telah dicuri begitu sahaja. Melalui integriti dan keberanianmu, kamu membina sesuatu yang lebih baik." Aku memandang air itu, damai dan tenang. "Ini rumahku," kataku. "Tempat yang aku lindungi, tempat yang aku cintai. Aku gembira, nenek, dan aku bersungguh-sungguh dengan segala yang aku miliki." Sebelum nenek pergi, berikut adalah bonus ringkas kerana terus hidup. Jika kamu suka belajar dan berkembang sepertiku, kamu perlu mencuba buku audio. Saya ada tawaran eksklusif dengan Audible. Bulan pertama kamu adalah percuma sepenuhnya. Itu akses kepada lebih 500,000 judul buku, tanpa sebarang kos untuk kamu. Semua butirannya ada dalam keterangan. Jangan terlepas yang ini.